Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat menyambut kedatangan Ramadan 1444 Hijriah bersamaan 2023 Masihi. Ramadan Karim. InsyaAllah kita akan mulakan tazkirah kesedaran diri sepanjang Ramadan. Disunting daripada buku Tazkirah Ramadan oleh Dr. Muhammad Faisal Ash'ari. Tajuk tazkirah untuk 1 Ramadan ini ialah Ramadan menjelma lagi. Apa persediaan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar sekalian. Secara tidak sedar, kita telah berada pada 1 Ramadan pada tahun ini. Mungkin kita masih lagi teringat pelbagai kenangan manis bulan Ramadan dan sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun lepas. Namun kini, Ramadan menjelma lagi. Alhamdulillah. Allah masih panjangkan umur kita. Akan tetapi, kita perlu ingat bahawa masa berlalu begitu pantas. Setahun yang berlalu tanpa disedari hanya sekejap sahaja. Sekiranya kita tidak memanfaatkan masa untuk kerja yang berfaedah, pasti kita akan rugi. Bulan Ramadan adalah bulan yang dirindui oleh mereka yang ingin melakukan kebaikan. Ia sentiasa dinantikan oleh orang yang beriman. Malahan mereka sentiasa mendoakan seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW ketika berada pada bulan Rajab lagi, menerusi sabdanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maksudnya, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Doa inilah yang diulang-ulang oleh Rasulullah apabila mendekati bulan yang mulia ini. Baginda telah mendidik para sahabatnya mengungkapkan doa yang mulia ini bagi mendidik hati dan jiwa mereka agar menyambut Ramadan dengan penuh kerinduan dan kecintaan. Sebenarnya doa sebelum Ramadan ini merupakan persediaan mental agar kita dapat berhadapan bulan Ramadan dengan penuh penghayatan, kesediaan dan kesedaran. Persediaan ini dilakukan untuk menyediakan hati yang sedia untuk dididik, nafsu yang sedia dilentur, dan jiwa yang sedia dibentuk dengan acuan keimanan. Ini membolehkan muhasabah diri dapat dilakukan untuk mengenal pasti nafsu ammarah yang menyelinap di hati kotor dan tersembunyi di dalam jiwa yang gersang dengan cahaya keimanan, dengan persediaan mental dan fizikal. Ini membolehkan kita mencapai ketakwaan yang merupakan objektif penting menerusi ibadah puasa. Bagaimanakah halnya kita? Allahumma ballighna Ramadan. Bukan sekadar doa, tetapi ia juga merupakan impian dan harapan. Lebih dari itu, ia merupakan tanda hamba-hambanya yang soleh bahawa mereka menginginkan dan tamakkan kepada limpahan rahmat Allah dalam bulan Ramadan ini. Banyak kurniaan dan limpahan rahmat. Namun hanya manusia yang ada iman yang kuat sahaja nampak semua itu. Saudara sidang pendengar yang dihormati. Apabila Ramadan menjelma tiba, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar gembira dengan kedatangan Ramadan ini? Adakah kita benar-benar jujur pada diri kita dan tidak menipu apabila kita menyatakan seronok dengan kedatangan Ramadan? Adakah kita benar-benar teruja atau buat teruja
dengan kehadiran Ramadan. Tanda hati ini bersih ialah wujudnya perasaan yang amat gembira dengan kedatangan Ramadan. Perasaan ini bukan dibuat-buat, tetapi ia lahir dari lubuk hati yang suci, yang disinari dengan cahaya iman dan takwa. Ia bukan lahir disebabkan faktor juadah menyelerakan yang bakal menanti. Pasar Ramadan yang menyediakan pelbagai jenis makanan dan mahupun kegembiraan hari raya. Tetapi ia lahir dari perasaan yang entah dari mana datangnya. Perasaan yang membuak-buak di hati kecil lantaran sikap haloba merebut pelbagai tawaran menarik dari Allah Subhanahu wa taala. Mulut tersenyum puas, dada terbuka lapang, hati terbuka girang lantaran membulat tekad dan mengukuhkan semangat untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar yang dihormati, bersediakah kita dengan Ramadan? Orang yang bersedia dengan Ramadan boleh dikenal pasti menerusi tutur bicaranya. Apa yang sering kita bicarakan? Sekarang topik perbicaraan yang diungkapkan oleh mulut kita tidak menyentuh tentang persiapan diri, aktiviti yang meningkatkan keimanan, maka kita sebenarnya masih belum bersedia. Malah ada nada suara yang semacam merungut dan kurang senang dengan Ramadan. Mereka sebenarnya tidak gembira. Adakah mereka gembira sekiranya tidak membuat sebarang persiapan? Kalau persiapan yang dibuat pun hanya untuk melepaskan nafsu makan sahaja, mereka hanya berbicara tentang persiapan berbuka puasa, persediaan hari raya, makanan juadah berbuka puasa, dan gelagat manusia di pasar Ramadan dan sebagainya. Alangkah ruginya sekiranya kita termasuk dalam golongan ini. Bayangkan sekiranya peluang yang tersedia di hadapan mata dibiarkan berlalu begitu sahaja. Golongan yang tidak mempunyai persiapan ini akan menghadiri solat tarawih pada 5 malam yang pertama, manakala pada malam seterusnya hilang kerana jiwa mereka belum benar-benar bersedia untuk menghadapi dengan perubahan yang sangat mendasar. Mereka mungkin boleh menipu diri sendiri dalam masa 3 hingga 5 hari. Tetapi setelah 7 hari, penat mula terasa dan keletihan mula menjelma. Di saat fizikal diuji dengan pelbagai ujian, kelaparan, keletihan dan kepenatan, keimananlah yang menjadi penentu sama ada akan berjaya atau sebaliknya. Saudara pendengar, sekiranya iman tidak berakar di dalam jiwa, fizikal yang kelihatan sasa, jasad yang kuat, tubuh yang tough, tidak mampu menggalakkan ujian puasa, tidak mampu mengalahkan ujian puasa dan ujian tarawih. Rupa-rupanya tubuh yang sasa itu hanya pada fizikalnya sahaja, kerana spiritualnya rapuh bagaikan ranting yang mudah dipatahkan. Bagaimana hendak diseimbangkan antara tuntutan rohani dan jismani? Puasa memberikan jawapan yang bijak dalam menjawab soalan ini. Ia dapat membawa orang yang berpuasa untuk mengenali titik kuat dan lemahnya spiritual diri itu. Kelihatan kuat bermain bola selama 90 minit, tetapi tewas dengan solat tarawih hanya selama 8 rakaat sahaja yang mengambil masa hanya selama setengah jam. Bulan Ramadan seumpama sesi ta'aruf yang boleh memberikan peluang kepada kita untuk mengenali lebih dekat tentang diri kita tanpa hasutan syaitan yang telah digari oleh Allah. Tinggal lagi hanyalah nafsu syahwat kita yang sudah lemah lantaran kita menahan makan sejak awal pagi lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.